Sejarah serupa kenderaan yang membawa banyak peristiwa yang ketara sejak permulaan zaman kemanusiaan. Sejarah mengingatkan kita tentang peristiwa penting dan mengajari kita supaya tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Oleh itu, kita sebagai manusia boleh bermaju dan bertambah baik. Di sini, saya ingin menerangkan kronologi virus ini sebelum membara ke seluruh dunia. Februari 6, 2020, seorang wanita rakyat Malaysia menjadi kes pertama jangkitan tempatan disahkan positif virus itu, menjadikan jumlah positif 2019 novel coronavirus di Malaysia ialah 14 kes, membabitkan 10 warga Cina dan 4 rakyat tempatan. Dan Mac 16, 2020, sebanyak 125 kes baharu dilaporkan positif COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari bermula 18 Mac hingga 31 Mac. Hal ini menyebabkan semua pergerakan dari segi pelbagai aspek di negara terhenti. Salah satu aspek ini ialah aspek pendidikan, di mana penangguhan pendaftaran secara fizikal atau bersemuka memberi impak pada pendidikan dan kesejahteraan ekonomi pelajar yang terkesan sepanjang kehidupan mereka. Terdapat beberapa masalah pembelajaran yang dihadapi oleh para pelajar sewaktu di musim PKP ini. Antaranya ialah miskin digital, di mana para pelajar tidak mempunyai alatan elektronik yang sesuai seperti laptop untuk mengadakan kelas online. Seterusnya ialah capaian internet yang perlahan. Ini menyukarkan para pelajar untuk menyiapkan tugasan mereka dan mengakses bahan online. Dan ini juga menyukarkan para pelajar untuk menghantar tugasan yang diberikan dengan secepat mungkin. Masalah yang ketiga ialah ketiadaan kawan-kawan untuk memberikan dorongan dan motivasi ataupun emotional support yang biasanya dilakukan sewaktu pelajar berada di college. Selain itu, projek dan tugasan berkumpulan sukar untuk dijalankan oleh para pelajar kerana ahli kumpulan mereka tidak dapat untuk berjumpa secara berhadapan ataupun face to face dan berbincang mengenai projek ataupun tugasan mereka secara lebih detail. Akhir sekali, para pelajar tidak dapat untuk berjumpa dengan pensyarah mereka secara face to face untuk bertanyakan soalan ataupun mengadakan sesi tutor personal bersama pensyarah. Hal ini merupakan perkara yang penting untuk pelajar yang lemah dalam sesebuah mata pelajaran ataupun pelajar yang mempunyai kesukaran sewaktu pembelajaran mereka. Antara cara-cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa Perintah Kawalan Pergerakan ialah: pertama, kerajaan perlu memberi subsidi untuk membeli komputer atau pemberian komputer serta memberi data tambahan percuma kepada pelajar, khususnya pelajar yang daripada keluarga berpendapatan rendah. Hal ini dapat mengurangkan beban mereka dan mereka juga akan mendapat internet yang stabil. Kedua, pelajar perlu menyediakan jadual untuk pembelajaran serta masa berhibur dan mendisiplinkan diri untuk mengikutinya agar pelajar dapat melengkapkan tugasan dalam masa yang ditetapkan. Ketiga, pelajar boleh menghubungi kaunselor melalui platform kaunseling khas yang diwujudkan oleh pihak universiti sekiranya mereka mengalami ketidakstabilan emosi atau masalah. Keempat, pelajar boleh merakam video terdahulu untuk pembentangan sesuatu projek dan hantar kepada pensyarah kerana cara ini lebih berkesan dan dapat mengelakkan berlakunya menghadapi kelajuan internet yang tidak memuaskan semasa pembentangan online. Akhir sekali, pelajar harus mengemukakan soalan yang tidak faham kepada pensyarah melalui email atau WhatsApp group dan bimbingan boleh diberikan untuk menyelesaikan masalah mereka. Pandemik COVID-19 ini bukan saja telah menjejaskan ekonomi dunia dan pekerjaan manusia, malaya juga telah membawa pelbagai jenis cabaran dan masalah kepada para pelajar. Walau bagaimanapun, pelajar-pelajar perlu tabah dan bijak menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan cara pembelajaran, iaitu secara atas talian. Selain itu, pelajar-pelajar perlu menjaga diri dan kesihatan masing-masing supaya dapat memberi perhatian dengan sepenuhnya kepada pelajaran masing-masing. Terdapat pelbagai cara untuk pelajar-pelajar kekalkan tahap kesihatan yang baik sepanjang pandemik ini. Antara caranya ialah pelajar-pelajar perlu gerak membasuh tangan
mengikut panduan penjarakan sosial ketika berada di luar, memakai topeng muka dan jangan menyentuh muka, mata dan hidung. Lebih-lebih lagi, pelajar-pelajar perlu makan makanan yang berkhasiat dan minum banyak air, mengelakkan diri daripada aktiviti-aktiviti berkumpulan dan sentiasa mengekalkan jarak 1 meter daripada orang lain apabila berada di luar atau bercakap agar dapat menjauhkan diri daripada virus COVID-19 ini. Sekian, terima kasih.